Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini Gunung Jerai menjadi perhatian saya. Okey, bukan saja sejak beberapa hari yang lepas ini, tetapi sejak dulu lagi kerana kami dalam bidang aviation, baik commercial pilot, baik Air Force pilot, baik Police Air Wing, ataupun yang minat bawa kapal terbang yang kecil tu kan, private pilot's license yang kapal terbang lagi panggil kecil tu. Tempat-tempat yang tinggi, gunung, bukit, dataran tinggi memang menjadi perhatian kita, khasnya apabila hendak mendarat ataupun berlepas kerana tempat yang tinggi ini ataupun gunung, bukit ini, jika cuaca buruk, jika suasana berawan yang tebal sehingga tak nampak, jika pada waktu malam silap-silap boleh terlanggar pula. Okey, jadi memang diberi perhatian sejak dari dahulu lagi. Bahkan dalam kapal terbang yang moden seperti yang saya bawa sekarang ini, alhamdulillah ada dua sistem untuk mengesan gunung, bukit atau tempat tinggi ini. Sistem pertama yang kita panggil Enhanced Ground Proximity Warning System. Sistem ini ialah sebuah komputer. Yang komputer ini ia memiliki database. Okey, semua tempat-tempat tinggi, gunung, bukit, dataran tinggi seluruh dunia. Okey, dan komputer ini dia menggunakan position aircraft berdasarkan GPS, kelajuan kapal terbang, hala tuju kapal terbang, sedang mendaki ke sedang turun, dan ia boleh predict kalau nak langgar gunung tu, maka ia memberi amaran yang awal. Sistem kedua pula menggunakan apa yang kita sebut sebagai radio altimeter. Ia adalah satu sistem yang memantau signal ke bawah dan dia ukur berapa lama signal tu naik balik ke kapal terbang. Jadi dia dapat mengetahui ketinggian kapal terbang yang sebenarnya dengan permukaan di bawah. Jika pantulan itu makin lama makin dekat, maka dia tahu sedang menghampiri tempat tinggi. Maka ia memberi amaran juga ya. Jadi ada dua sistem yang moga-moga dapat menjaga semua pesawat-pesawat agar selamat, insya-Allah. Baik, itu sekadar cerita aviation. Tapi yang saya nak cerita dalam video ini bukan tentang itu, tetapi apa yang hangat dibicarakan beberapa hari yang lepas, sejak beberapa hari yang lepas, tentang ritual-ritual, tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah di Gunung Jerai. Itu yang saya nak bincang ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni kira dah terlambat sikit. Okay? Maknanya dah 4-5 hari yang atas, seminggu kot perkara ni. Dan Alhamdulillah, telah muncul, telah datang, telah muncul ataupun kita kata telah bersuara para ustaz menegur perbuatan tersebut. Sebelum ini perbuatan semisal itu yang menegur lazimnya adalah mereka yang dituduh sebagai Wahabi je. Ustaz-ustaz Wahabi je tegur benda ni. Tapi sekarang ni saya kata alhamdulillah, ustaz-ustaz yang sebelum ni tak dituduh sebagai Wahabi pun menegur perkara tersebut. Mereka tidak lagi takut kepada apa pergelaran yang mungkin datang, mungkin kena kepada mereka, tetapi mereka berani untuk menegur perkara yang salah. Ini sesuatu yang terpuji dan kita sangat mengalu-alukannya. Baik, cuma pagi tadi sampai kepada saya sebuah video kuliah Ustaz Azhar Idrus, di mana dalam sesi soal jawab beliau ditanya tentang Gunung Jerai ini dan jawapan beliau itu menyebabkan saya membuat video ini. Baik, video beliau yang penuh ada di bahagian description ya. Beliau ditanya ketika sesi soal jawab, rujuk minit ke 39.25. Beliau ditanya, saya nak tanya, boleh ke kita pergi Gunung Jerai seperti berdoa, sembahyang dan lain-lain? Ada orang kata khurafat. Maka Ustaz Azhar Idrus menjelaskan, okay, saya ringkaskan, sila tonton untuk penjelasan penuh. Beliau menjelaskan bahawa hukum bukanlah pada tempat, tapi apa yang orang buat di tempat itu. Jadi baik hutan, baik bukit, baik gunung, baik lautan, hukum bukanlah berkaitan dengan tempat, tetapi berkaitan apa yang orang buat di tempat itu. Misalnya gunung, hukum bukanlah pada gunung, tetapi apa orang buat di gunung itu. Jika dia menyembah berhala, itu haram. Tetapi jika dia berdoa, berzikir, sembahyang, ziarah kubur, maka ia harus ataupun sunat. Itu penjelasan beliau ya. Tapi penjelasan beliau tu kira okey ke? Pada zahirnya nampak okey. Habis tu apa yang nak react tu? Okey, jemput sama dengar ya apa yang saya nak cerita, apa yang saya nak react.
Ayuh kita semak perkara ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Okey, hadis nombor 291 atau penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 317, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kullaha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Okey, bumi ni seluruhnya adalah masjid. Masjid di sini bukan maksudnya binaan masjid tu. Masjid di sini adalah tempat untuk kita beribadah. Illa, kecuali al-maqbarata, iaitu perkuburan, wal hammam, iaitu tempat pemandian umum. Maka bermaksud apa? Seluruh bumi ini adalah tempat untuk kita beribadah. Kita boleh ibadah di mana-mana jua, kecuali kubur. Alright. Kubur ni ada satu lagi pengecualian. Boleh solat jenazah di kawasan perkuburan bagi orang yang tak sempat solat jenazah sebelum tu. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kecuali kubur, kecuali tempat pemandian umum. Jika tempat pemandian umum pun tak boleh, apatah lagi, okey, berdasarkan kaedah qiyas al-aula, apatah lagi tandas ataupun tempat-tempat kotor yang lain. Dan dalam sebuah hadis lain, bukan dalam hadis ini, ada sebuah hadis lain, Rasulullah SAW juga melarang kita daripada solat dalam kandang unta ataupun tempat penambatan unta, ya. Tentang kubur faham, tentang tempat pemandian, tandas, tempat-tempat kotor, bernajis faham. Tentang kandang unta tu, para ulama memang berbincang kenapa Rasulullah SAW melarang solat di sana, ya. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, hadis ini riwayat Tirmizi, teks hadis, nombor hadis ada di bahagian description, ya. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah bumi seluruhnya adalah tempat untuk kita beribadah, kecuali 3 kubur, tempat pemandian umum, atau dalam kes ini kalau kita kiaskan dengan lebih luas, merujuk pada tandas ataupun mana-mana tempat lain yang kotor, dan juga kandang kambing. Okey, ini yang pertama. Yang kedua adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahawa seluruh bumi ini adalah tempat untuk kita beribadah, tidak boleh sesiapa mengkhususkan satu tempat ibadah tanpa dalil. Tak boleh seseorang itu menganjurkan satu tempat untuk beribadah tanpa dalil. Jika dia nak kata tempat ini adalah fadilat, jika dia nak kata tempat ini ada keberkatan, jika dia nak anjurkan orang pergi tempat ini, hendaklah dia kemukakan dalil. Jika tak ada dalil, tak boleh berkata sedemikian. Kerana Rasulullah SAW telah berkata, seluruh bumi ini adalah tempat untuk kita beribadah. Kalau orang nak spesifikkan, kalau ada orang yang nak khususkan satu tempat di bumi ini, hendaklah dia bawakan dalil. Sebenarnya dalam hal ini memang ada dalil, tapi dalil itu merujuk kepada 3 masjid yang sama-sama kita tahu. Masjidil Haram di Mekah, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan juga Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Ketiga-tiga ini ada dalil. Ketiga-tiga ini ada dalil yang menerangkan apabila kita beribadah, kita solat di sana, pahalanya berganda-ganda. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tahu tentangnya. Tak perlu saya nak bacakan hadis-hadis tu, ya. Selain daripada 3 tempat ini, setahu saya tak ada dalil yang menunjukkan ada tempat lain yang khusus di bumi ini yang kalau seseorang pergi beribadah di sana, ada keistimewaan, ada keutamaan, ada keberkatan, ada sesuatu yang special di sana. Okey, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan seseorang itu melakukan satu perjalanan untuk tujuan ibadah melainkan kepada 3 masjid ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidak boleh mengikat pelana melainkan ke 3 masjid, yang ini Masjidil Haram, Masjidil Rasul, okey, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik, apa yang dimasukkan dengan tidak boleh mengikat pelana? Okey, yang dimasukkan ialah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka hendak melakukan perjalanan yang dekat, okey, perjalanan yang dekat, mereka menaiki kuda, menaiki unta tanpa mengikat pelana ke atasnya. Berarti perjalanan yang biasa-biasa saja. Macam kalau kita di rumah, kita nak pergi masjid di kawasan perumahan kita nak pergi surau, kira dekat je lah.
Kalau memandu kereta 5-10 minit saja. Tapi kalau mereka nak pergi perjalanan yang lebih jauh daripada kebiasaan, mereka akan ikat pelana, akan ikat bekalan di atas pelana apa semua tu. Jadi itu yang Rasulullah SAW masukkan, tidak boleh ikat pelana. Maknanya itu terjemahan harfiah, tapi maksudnya tidak boleh mempersiap ke arah perjalanan yang jauh kecuali pada 3 masjid ni saja. Dan perkara kedua pula, hadis tersebut tidak pula sebut atas tujuan ibadah. Akan tetapi kalau kita mengkaji sunnah Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW, akan kita dapati pada zaman baginda ada orang yang melakukan perjalanan atas urusan dakwah. Ada orang yang melakukan perjalanan atas urusan perniagaan. Ada orang yang melakukan perjalanan atas urusan menuntut ilmu. Orang yang jauh datang berjumpa dengan Rasulullah, bertanya tentang Islam, mendengar tentang Islam sehingga akhirnya memeluk Islam. Melakukan perjalanan untuk mengintip pergerakan musuh, melakukan perjalanan untuk peperangan. Semua ini Rasulullah SAW tidak larang. Bererti yang dilarang dalam hadis ini ialah melakukan perjalanan untuk ibadah. Adapun untuk tujuan-tujuan lain, pembelajaran, perniagaan, silaturahim, jumpa ibu bapa di kampung ke apa, semua itu dibolehkan. Yang dimasukkan oleh hadis ini ialah melakukan perjalanan untuk tujuan ibadah, atas tujuan ibadah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis ini secara lebih mendalam ada saya jelaskan dalam video berasingan. Link saya bagi di bahagian description. Baik, berdasarkan dua hadis ini, ayuh kita kaji fenomena yang sedang berlaku di Gunung Jerai sekarang ini. Okey, saya bagi beberapa contoh. Tiga. Okey. Katakan ada orang pergi ke Gunung Jerai atas tujuan riadah, bersenam. Yang ini dia pergi hiking. Okey, pergi hiking. Katakan pukul 5 pagi dia dah bertolak. Banyak. Pukul 6 pagi masuk waktu subuh. Lalu dia pun solat subuh di sana. Yang tu boleh. Tak mengapa, sebab tujuan dia pergi ke Gunung Jerai ialah untuk bersenam. Kebetulan dah masuk waktu solat, dia pun solat sebab seluruh bumi ini memang tempat untuk kita solat. Boleh saja solat, ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua pula. Katakanlah Jabatan Hal Ehwal Islam Agama, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah. Okey, mereka juga telah mengeluarkan kenyataan untuk memantau aktiviti di Gunung Jerai ini. Katakanlah pada satu hari pasukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar mereka pergi ke sana untuk melakukan pemantauan, untuk semak, untuk apa kan. Katakan mereka dari pejabat bertolak pukul 10 sampai sana pukul 11. Dia orang pantau apa semua tu. Tengok-tengok dah masuk waktu Zuhur. Maka mereka pun solat Zuhur di sana. Okey, itu dibolehkan sebab seluruh bumi ini tempat untuk kita beribadah, termasuklah solat. Dan tujuan mereka pergi ke sana ialah untuk memantau, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh ketiga. Okey, beberapa ketika yang lepas ada berlaku insiden kepala air di Gunung Jerai itu kan. Yang turun, ada banyak rumah-rumah, kereta apa semua hanyut. Katakanlah ada satu pasukan ahli-ahli geologis bahasa Melayu, kaji bumi ke, yang pergi ke sana untuk mengkaji, untuk pantau cerun, untuk tengok air, tengok ada pembalakan ke apa ke yang berlaku. Dan mereka pergi sana trip 3-4 hari. Memandang dah 3-4 hari di sana, mereka pun solat di sana, mandi di sana. Mereka solat, mereka mandi, bukan kerana Gunung Jerai, tetapi kerana mereka berada di sana atas tujuan untuk mengkaji geografi di sana, untuk mengelak ataupun agar dapat meramal jika akan berlaku lagi insiden umpama kepala air itu. Jadi dalam 3 contoh ini, yang pertama tujuan ke Gunung Jerai untuk beriadah. Yang kedua tujuan untuk ke Gunung Jerai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga tujuan ke Gunung Jerai untuk memantau keadaan bumi di sana. Lalu mereka solat di sana, mereka mandi di sana, tak mengapa. Teruskan. Okey, tapi yang keempat, yang ini kes yang ditanya kepada Ustaz Azhar Idrus. Okey, saya bacakan sekali lagi. Soalannya ialah, boleh ke kita pergi Gunung Jerai seperti berdoa, sembahyang dan lain-lain? Jadi orang yang bertanya ni, dia merujuk pada kes tujuan ke Gunung Jerai ialah untuk beribadah.
Tujuan ke Gunung Jerai ialah untuk beribadah, yang ini untuk berdoa dan sembahyang. Ini tak boleh. Kenapa? Kenapa pula tak boleh? Macam saya jelaskan tadi, bumi ini seluruhnya adalah tempat untuk kita beribadah. Jika seseorang itu hendak pergi ke Gunung Jerai untuk beribadah, baik doa, baik zikir, baik sembahyang dan sebagainya, kenapa dia nak pergi Gunung Jerai? Tidak lain, tidak bukan kerana ada keyakinan di sana ada fadilat tertentu, ada kelebihan tertentu, ada keberkatan tertentu. Doa di sana kononnya lebih dimakbulkan, zikir di sana kononnya lebih khusyuk, sembahyang di sana kononnya lebih pahala ke, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah dalil yang mereka guna untuk berkata terdapatnya kelebihan-kelebihan di sana? Tidak ada dalil. Okey, dan dalam kes ini mereka masuk sebenarnya ke dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mempersiap untuk satu perjalanan atas tujuan ibadah kecuali kepada 3 masjid. Gunung Jerai tak termasuk dalam 3 masjid tersebut. Maka jika mereka hendak pergi atas tujuan ibadah, ianya adalah sesuatu yang dilarang. Baik, mungkin mereka beralasan tak, sebenarnya pergi nak tengok pokok-pokok. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu niat mereka apa. Mulut sebut nak tengok pokok, tapi hati itu sebab adanya keistimewaan ataupun fadilat tertentu yang mereka meyakini ada di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, orang-orang ustaz-ustaz yang telah bersuara, yang telah menegur perkara ini, mereka berkata mereka ini adalah perkara khurafat. Pergi ke sana perkara khurafat kerana meyakini perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada di situ kan. Saya melihat perkara ini sebagai sesuatu yang lain. Ia ada kaitan dengan akidah kita. Sebab apabila seseorang itu meyakini satu lokasi itu ada keistimewaan, ada kelebihan, ada fadilat, apakah dalilnya? Okey, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan seluruh bumi ini tempat untuk kita beribadah. Apabila seseorang itu meyakini tempat Gunung Jerai sebagai contoh ada kelebihan, apa dalil untuk dia berkata di situ ada kelebihan? Apa dalil untuk dia mengkhususkannya? Ataupun soalan yang sebenar saya nak tanya, apakah mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang mengkhususkan tempat itu daripada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka, sebab bila kita nak kata fadilat tu maknanya dapat pahala lebih ke, dapat keredaan Allah yang lebih ke? Siapa yang dakwa sedemikian tu? Okey, apakah mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang menyatakan sedemikian? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata sembahan ni ataupun tuhan-tuhan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah, ia tak semestinya merujuk pada pokok atau batu. Ia boleh jadi tuan guru. Ia boleh jadi hawa nafsu. Okey, jadi apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka apa yang tidak Allah izinkan, apa yang tidak Allah sebutkan? Tuan-tuan dan puan, jadi ini perkara ini bukan sekadar khurafat, bukan sekadar untuk kita elakkan khurafat, tetapi juga untuk kita menutup pintu-pintu syirik. Perkara ini jika sekadar zikir, doa, sembahyang, okey, tapi akan menjadi lebih buruk, akan menjadi lebih dahsyat jika tempat yang mereka hendak pergi itu, yang mereka anggap ada keistimewaan. Keistimewaan itu pula ialah kerana adanya kubur sekian-sekian orang yang mereka dakwa sebagai wali ke, sebagai nabi ke, dan sebagainya. Dan apa pula yang mereka lakukan di kubur tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara ini daripada awal lagi telah pun diramalkan ataupun telah difosi, telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda daripada awal lagi telah bersabda tidak boleh melakukan persiapan untuk satu perjalanan melainkan kepada 3 masjid. Ia adalah bertujuan untuk menutup semua pintu-pintu syirik, menutup semua pintu-pintu khurafat. Kerana apabila seseorang itu dia melakukan satu perjalanan, baik Gunung Jerai ke, baik ke sana ke sini, dia tidak akan melakukannya melainkan dengan keyakinan di sana ada keistimewaan, di sana ada fadilat, di sana ada keberkatan, di sana ada apa-apa yang mereka nak kan. So sekarang ni siapakah atau apakah sembahan? Apakah mereka memiliki sembahan yang menerangkan kepada mereka
di sana ada kelebihan, di sana ada fadilat, dan penerangan tersebut mengkhususkan daripada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan, ini adalah perkara yang sebenarnya serius, bukan sekadar bila kita tegur ni, bukan sekadar untuk mengelakkan perkara-perkara khurafat berlaku di sana, tetapi juga untuk menutup daripada mungkinnya berlaku perkara-perkara syirik, okey, dalam hal ini, ya, perkara-perkara yang merosakkan akidah dalam hal ini. Jadi ia adalah sesuatu yang lebih berat, ya. Dan yang pentingnya, ia tidaklah semudah ataupun ia tidaklah sebagaimana formula yang disebut oleh Ustaz Azhar Idrus, yang dikira hukum tu bukanlah pada tempat, tetapi pada apa yang orang buat di tempat itu. Tak, hukum itu pada tempat itu pun ada. Yang ini apabila orang mengkhususkan satu tempat, dia meyakini tempat itu ada keistimewaan, dia meyakini tempat itu ada fadilat, dia meyakini tempat itu ada keberkatan. Lalu ini kan baru tempat, belum lagi kalau tempat tu ada kubur. Apa pula dia pergi buat di kubur itu? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi perkara Gunung Jerai ni, mahupun mana-mana lokasi lain di Malaysia ke, di satu dunia ni ke, yang diyakini ada keistimewaan, ada fadilat, ada keberkatan yang ekstra. Tanya balik kat dia, apakah kamu memiliki sekutu-sekutu, sembahan-sembahan selain Allah yang menerangkan keistimewaan di situ? Sebab Rasulullah SAW menerangkan seluruh bumi ini tempat untuk kita beribadah. Dalil yang ada untuk menerangkan tempat yang special, tempat yang ada fadilat, tempat yang ada keberkatan, tempat yang pahala berganda-ganda ialah 3 masjid tersebut saja. Jika seseorang itu mendakwa tempat ini pun tempat itu tempat ini, minta dia dalil. Kalau dia tak ada dalil, sekarang ni apakah dasar yang diguna untuk mengatakan tempat itu ada kelebihan? Okey? Alright. Jadi ini yang saya nak tekankan, ya. Jadi ia bukanlah semudah, bahkan bukan semudah, tak tepat langsung, ya, perkara tersebut. Sebab dalam ibadah ini dia ada berkaitan dengan tempat juga. Jadi meskipun seseorang itu dia pergi ke Gunung Jerai dan dia berdoa dengan doa yang betul, dia berzikir dengan zikir yang betul, dia solat dengan cara solat, bacaan solat yang betul, persoalannya, kenapa nak kena pergi ke sana? Kenapa tak boleh berdoa tanpa ke Gunung Jerai? Maknanya di rumah, ya, di flatland, di dataran, dia tak boleh berdoa. Kenapa nak kena panjat Gunung Jerai? Kenapa kalau nak berzikir tak boleh zikir di mana-mana tapi nak pergi ke Gunung Jerai? Kenapa kalau nak solat tak boleh solat di mana-mana tapi nak pergi ke Gunung Jerai? Ziarah kubur pula misalnya. Tujuan ziarah kubur ialah untuk mengingati kematian, untuk mengingati hari akhirat. Dan itu boleh tercapai di mana-mana kubur, termasuklah kubur orang bukan Islam, kubur orang kafir. Sekarang ini dia nak pergi kubur di Gunung Jerai. Kenapa? Okey, sebab tujuan untuk ziarah kubur, sekali lagi saya ulangi, ialah mengingati kematian, mengingati hari akhirat. Kalau dia nak pergi sampai ke Gunung Jerai ataupun mana tempat yang special tu, bererti dia nak sesuatu yang lain daripada ziarah kubur tersebut. Dan sesuatu yang lain itu lazimnya adalah perkara yang merosakkan akidah, seperti memohon daripada ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur, melakukan ibadah di sisi kubur dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang berkaitan dengan akidah, ialah perkara yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Ayuh kita menutup semua pintu-pintu yang boleh membawa ke sana. Saya tidak menuduh mereka yang pergi ke Gunung Jerai automatik telah melakukan syirik apa, sebab kita pun tak tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Apa yang tersebar di media sosial hanyalah sebahagian. Tapi ada seorang kawan saya menerangkan bahawa dia dulu ada juga pergi ke sana dan memang mereka buat banyak lagi aktiviti-aktiviti di sana, bukan sekadar mandi sebagaimana yang ada dalam video itu tu, ya. Jadi tuan-tuan, itulah penjelasan saya dalam perkara ini. Sebelum berakhir, ada 2 perkara saya nak sampaikan. Pertama, setelah, boleh tengok video yang saya bagi di bahagian description. Setelah Ustaz Azhar Idrus membaca membaca soalan yang dikemukakan itu, dia sendiri ketawa sambil sinis dan berkata,
Belajarnya tidak kira nak hukum orang je. Okay? Bukan merujuk kepada yang bertanya, tetapi merujuk kepada orang-orang yang menghukum. Mereka yang pergi ke Gunung Jerai itu sebagai khurafat. Sebab beliau nak bawa satu formula yang dihukum tu bukanlah kerana tempat, tetapi berdasarkan apa yang orang buat di tempat tersebut. Okay? Jadi berdasarkan penjelasan saya ini, sama-sama kita nilai siapa yang sebenarnya belajarnya tidak tu. Okey? Tapi yang penting tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita ada sifat merendah diri. Jangan terus ujub, jangan terus rasa hebat, jangan terus nak hantam orang, belajarnya tidak kira nak hukum orang je. Padahal dalam hal ibadah ini, okey, bila seseorang tu mengkhususkan satu tempat, padahal Rasulullah telah berkata semuanya boleh ibadah, semuanya biasa saja, kecuali 3 tempat tersebut. Orang yang mengkhususkan tu, dia telah melakukan satu kesalahan kerana dia telah mengkhususkan apa yang telah diumumkan oleh Rasulullah SAW, dan memang dia tak akan ada dalil untuk mengkhususkan itu. Sekarang ni kita tanya, dalil memang tak ada. Apakah kamu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan pengkhususan tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita menonton orang yang bila ada sesi soal jawab, ditanya soalan, semua soalan dijawab. Kita pun rasa, hoi, hebatlah dia ni, sifu lah. Tuan-tuan puan-puan, tak semestinya. Okey, tak semestinya. Sama-sama kita pernah dengar kisah Imam Malik. Apabila beliau ditanya sejumlah soalan, beliau jawab sedikit saja. Imam Al-Zarqani dalam syarahannya kitab ke atas kitab Al-Muwatta meriwayatkan bahawa ada orang yang datang tu bertanya kepada Imam Malik sebanyak 48 soalan. Imam Malik hanya jawab 16. 32 lagi dia kata, aku tidak tahu. Ini Imam Malik ni, bukan Ustaz Malik. Ini Imam Malik, Imam Malik bin Anas yang di Madinah tu. Okey, aku tidak tahu. Okey, 48 soalan, 32 dia jawab aku tidak tahu. Okey, dan antara ciri-ciri orang yang sebenarnya berilmu, seorang yang jujur, ialah dia akan berkata aku tidak tahu. Bukan semua soalan dia jawab. Sebab bila semua soalan dia jawab tu, kalau kita teliti, kalau kita semak, sebahagian tu yang aku tahu lain. Sebahagian lagi tu macam kes kita bincang ni lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang kisah Imam Malik ini pun dan ucapan aku tidak tahu tu, ada juga link saya bagi di bahagian description ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup kesimpulan, baik Gunung Jerai mahupun mana-mana lokasi yang lain, jangan menganggap ada keistimewaan, ada fadilat untuk beribadah di sana. Sebab seluruh bumi ni kadarnya, ratingnya untuk kita beribadah sama saja kecuali 3 masjid tersebut. Apabila kita dengar kawan ke, saudara mara ke yang ajak pergi, oh yang ni special lah, yang ni adalah fadilat lah, yang ni boleh tabaruk lah, yang apa-apa semua tu, nasihatkan dia jangan buat sedemikian itu. Okey, kerana ia bukan sekadar untuk mengelakkan khurafat, tetapi untuk menutup pintu-pintu syirik. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.